Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? InsyaAllah saya Ustaz Fakhrul Hakim akan menggantikan Ustazah Asmira pada kelas kamu ini dalam pendidikan Islam tahun 4. InsyaAllah hari-hari yang akan datang pun Ustaz akan ambil alih lah kelas kamu. InsyaAllah hari ini kita akan belajar unit 3 berkaitan dengan tajuk kufur. Tapi Ustaz akan mengajar kamu pada hari ini hanya sampai tajuk kufur di bahagian faktor-faktor sahaja, faktor-faktor kufur, dan bahagian seterusnya Ustaz akan sambung kelas lain lah, kelas yang akan datang. Kita teruskan pengajian kita pada hari ini. Kita pergi kepada pengertian kufur. Apa itu erti kufur? Kufur ini anak murid bermaksud ialah tidak percaya atau tidak beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksudkan dengan tidak percaya atau tidak beriman ini? Tidak percaya dan tidak beriman bermaksud dia tidak terima langsung apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak percaya kepada Allah, dia tidak percaya kepada kewujudan Allah. Itu semua dia tidak percaya. Itu dinamakan sebagai kufur. Iaitu apa itu kufur? Tidak percaya dan tidak beriman kepada Allah. Kita pergi ke seterusnya, iaitu hukum kufur. Okey. Hukum kufur diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hukum yang sesat. Orang yang kufur adalah orang yang sesat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqdalla dalalan ba'ida." Surah An-Nisa, surah keempat daripada Al-Quran dan ayat 136. Ini Allah cakap, bukan Ustaz yang cakap, bahawa sesiapa yang kufur, tengok, sesiapa yang kufur, ingkar kepada Allah dan malaikat-malaikatnya yang kita tahu ada, yang wajib kita ketahui ada 10 malaikat. Dan kitab-kitabnya ada 4. Yang kita tahu, yang 4 kan. Dan rasul-rasulnya yang wajib kita ketahui ada 25. Dan juga hari akhirat, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh. Nampak ni? Allah SWT mengatakan bahawa sesungguhnya dia yang kufur kepada Allah, malaikat, kitab, rasul. Dia, tu termasuk dia, telah sesat. Maksudnya, perkataan sesat ini bukanlah daripada perkataan Ustaz, tapi daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang menyatakan bahawa hukum kufur ialah sesat. Kalau dia sesat, bermaksud dia akan mendapat azab yang berat di akhirat kelak. Kita tanya, bahagian yang seterusnya iaitu bahagian kufur. Bahagian kufur terbahagi kepada 2, iaitu yang pertama kufur i'tikad. Ustaz saja je hilangkan cabang dia tu. Dia ada 2 cabang, i'tikad 1, sini amalan 1. Nanti Ustaz buat quiz, Ustaz akan keluarkan soalan ni. Ni namanya bahagian kufur i'tikad, iaitu menolak dan menafikan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana menolak dan menafikan ni? Iaitu apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad dari segi perkataannya, dari segi perbuatannya. Perkara-perkara itulah yang orang kufur ini menolaknya. Itu yang dimaksudkan sebagai kufur i'tikad. Kita pergi kepada kufur amalan. Apa yang dimaksudkan dengan kufur amalan? Menggunakan nikmat kurniaan Allah. Menggunakan nikmat kurniaan Allah dengan cara yang salah dan berdosa.
Ni Ustaz bagi contoh duit lah yang sinonim dengan kita. Contoh kita ni ada duit banyak sampai 1 guni. Duit 100 saja. Mungkin tak banyak kot. Yang 100 tu. Satu rumah penuh duit 100. Mungkinlah kita kan banyak duit. Tapi duit tu kita tak buat untuk kebajikan. Kita buat untuk apa? Kita untuk berjudi, buat maksiat, untuk minum arak. Maka itu dinamakan sebagai kufur kepada amalan. Kamu ingat ni kufur amalan, ni kufur i'tikad, ni i'tikad, ni amalan. Okey, apakah menyebabkan faktor, menyebabkan punca kepada dua ni? Mari kita tekan sini. Sini boleh tekan ni. Okey. Ada 4 faktor. Yang pertama, tidak mendapat didikan agama yang sempurna. Mungkinlah diri dia tidak berkemampuan, dia tidak mampu mendapatkan didikan agama yang sempurna. Tapi sebenarnya didikan agama ni bukan saja daripada sekolah. Dia boleh daripada masjid, boleh daripada YouTube. Alah, kamu kan suka tengok YouTube. Boleh daripada YouTube. Tapi dibantu oleh mak ayah kamu supaya konten dalam YouTube tu tidak mempengaruhi akidah benar kamu. Kamu kalau nak tengok YouTube kena dapat panduan daripada mak ayah kamu supaya kamu ni selamatlah tengok. Yang kedua, menuruti hawa nafsu. Bila sebut perkataan hawa nafsu, ini ialah berkaitan dengan hawa nafsu. Hawa nafsu ni biasanya dia akan melibatkan perkara-perkara yang kita suka. Jadi apabila tulis menuruti perbuatan yang kita suka, biasanya kita ni suka bukan perkara yang baik, kita suka negatif. Dan disebabkan suka kepada perkara negatif ini atau dikenali sebagai menuruti hawa nafsu, maka menyebabkan seseorang itu kufur. Yang ketiga, lemah pegangan agama dalam kehidupan. Lemah pegangan agama dalam kehidupan kerana dia ni tak ada bimbingan. Sian dia. Maka sebagai kalau jiran-jiran kita yang lemah pegangan agama, maka kita sebagai seorang jiran, kita bantu semampu yang kita boleh. Kalau dia tak ada duit nak pergi kelas agama, kita bagi duit untuk dia. Macam tu. Boleh ke? Yang keempat, terpedaya dengan pujukan dan kesenangan dunia. Terpedaya dengan pujukan dan kesenangan dunia. Seseorang yang terpedaya ni maksudnya dia tertipu dengan keindahan dunia, dengan apa? Lakonan apa yang ada di dunia, sedangkan tujuan kita sebenarnya bukanlah di dunia, tapi tujuan kita adalah di akhirat sana, yang mana kita hidup kat sana kekal abadi. Hidup di dunia ni hanya mungkin maksimum lah, antara kalau 100 tahun lah paling maksimum sekarang ni kan. 100 tahun kita hidup. Ia tidak setimpal dengan kehidupan kita di akhirat yang mungkin lebih berkali ganda daripada 100 tahun. Itulah yang kita nak sebenarnya. Itu yang tempat kita tuju. Nak hidup kat akhirat senang dan kita tak nak terpedaya dengan kesenangan dan kesenangan dunia. Tidak mahu terleka dan lalai dalam kehidupan dunia. Jadi disebabkan kita dah sampai kepada faktor kufur ni, maka insya-Allah Ustaz akan sambung lagi pada kelas yang akan kelas seterusnya. Kamu kalau Ustaz akan buat soalan nanti, kamu boleh rujuk balik apa yang Ustaz cakap kat sini. Mudah-mudahan kamu dapat manfaatnya. Manfaat bukan saja pada diri kamu, pada keluarga kamu dan orang sekeliling kamu. Minta maaf salah silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.